muka surat 8. Jadi kita pergi jauh sangat dari tempat lain tu. Saya cuma salah selit. Baik, muka surat 8 surah 3 ya. Masih lagi dalam mabadi asyarah, prinsip yang 10 ya. Ulasan lanjut berkenaan 10 mabadi asyarah ya fi ilmu tauhid, 10 prinsip dalam ilmu tauhid. Kemudian kandungan ya, kandungan ilmu tauhid ya. Apakah kandungan dia? Kandungan ilmu tauhid, kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya dengan dalil-dalil untuk mencapai i'tiqad yang yakin dan kepercayaan yang utuh. Jazam ya. Jazam ni maknanya suatu akidah yang tepat. Akidah yang kita jadikan sebagai kepercayaan, pegangan, keyakinan kita, iaitu perkara yang tepat. Yang apabila dia pertama sekali dia ada dalil, kedua dia sesuatu yang benar, muafakat dengan dalil, dan yang ketiga tidak ada syak, dhan dan waham. Itu kita panggil jazam. Syak, dhan, waham. Tiga-tiga ni tak boleh ada. Ya, apa-apa unsur yang kita dengar, yang kita terima, apabila dia ada dalil. Kemudian dalil yang benar. Ya, bukan dalil yang batil. Kalau hadis yang sahih, hadis yang mutawatir, Quran, dalil yang autentik, ya, dalil qat'i. Ya, kalau dalil akal, hujah-hujah akal yang munasabah, ya, yang tidak bertentangan dengan kemunasabahan akal, itu kita panggil jazam, ya. Baik, itu kita kendaki. Maknanya kandungan ilmu tauhid ini ataupun perincian isi tauhid adalah kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul, dan perkara-perkara yang berkaitan, ya, yang berhubung, yang punya talian dengan ketuhanan dan kerasulan. Itu persoalan pokok yang kita pegang sebagai kandungan dalam ilmu tauhid. Dan hendaklah ilmu tauhid itu sampai kepada kemuncaknya. Kemuncaknya yang paling jelas, pertama, di mana kita sampai kepada darjat tawakal. Lagi tak tawakal, belum tauhid lagi. Maknanya bergantung kepada orang lain lagi. Kalau tidak sampai kepada tawakal, maknanya kita masih bergantung kepada yang lain. Betul tak? Nah, tawakal hanya kepada Allah. Bergantung, menyerah, bersandar kepada Allah 100%. Jadi kalau kita tidak ada tawakal, maknanya kita bergantung kepada lain. Kalau sakit, kita bergantung kepada ubat. Contoh, ya, sakit bergantung kepada ubat. Tak ada ubat, tak ada kesembuhan. Ini tak betul. Dia kena sampai kepada derajat tawakal. Itu paling penting. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, Allah Ta'ala kata. Kedua, mesti sampai kepada keridhaan. Redha. Nah, bila redha, baru kita faham bahawa segala-gala yang dibuat oleh Allah itu adalah jelas baik. Sehingga kita boleh terima kata apa yang Tuhan buat semuanya perfect, baik, excellent, betul. Baru jadi. Kalau masih belum nampak, ya, kepincangan, masih nampak lagi, ya, kekurangan, masih nampak ketidakadilan, ini belum lagi redha. Contohnya, kalau kita diterima bala musibah, ya, timpa bala musibah kepada kita, sampai pokoknya kita kena redha. Sama ada baik ataupun buruk, kita kena redha. Itulah artinya beriman kepada takdir. Nampak, ya, rukun iman yang ke-6 perkara. Itu kait dia. Yang ketiga, sampai kepada mahabbah. Kita mesti sampai kepada cinta kepada Allah. Jangan ada perasaan benci, jemu, bosan, ya, terasa jauh. Ini belum lagi. Kita belum tauhid Allah lagi. Belum sampai kepada hakikat tauhid yang sebenar. Ini penting. Tiga anasir ini, anasir
ruhaniyah yang mesti ada dengan kita. Tawakal, ridha dan mahabbah. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, bidang atau skop pembicaraan. Wa ma mawdu'uhu, apakah maudhu'nya? Ya, bidang atau skop, apakah perbicaraan yang dibicarakan ma'al mutauhid? Ya, dia ada di sini ada 4. Yang pertama ilahiyah, ya. Yang pertama al-ilahiyat. Ketuhanan itu tentang Allah Ta'ala yang berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan juga harus. Ini yang pertama. Ya, kumpulan ilahiyat ini mesti selesai. Kita kena ada ilmu. Ilmu tentang ilahiyah, ketuhanan. Itu yang pertama. Wajib, bukan sunat ya. Wajib aini, bukan wajib kifai. Wajib aini. Kalau tidak ada ini, kita tak jumpa Tuhan. Tidak ada ilmu ini, kita tidak akan jumpa Allah. Na'udzubillah. Tak jumpa. Ya, kita akan dibawa ke tempat lain. Itulah artinya. Ya. Kemudian yang kedua, nubuwah. Nubuwah arti kenabian, iaitu tentang para rasul yang berkaitan dengan sifat-sifat wajib, mustahil dan harus bagi mereka. Ya. Masuklah dalam bidang ini urusan-urusan kewalian. Yang kita duduk dengar wali-wali ini masuk dalam bab ni. Kalau kita tak mengaji bab nubuwah, kita tak kenal wali, tak tahu apa benda wali. Ya, maka itu jadilah suatu perkara yang menekan kita dan kita jahil dalam keadaan ini adalah sangat rugi. Yang ketiga, ghaibiyat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, Al-Quran kata. Yang mereka orang-orang yang mengambil Al-Quran sebagai al-huda untuk mencapai darjat muttaqin, hendaklah mereka beriman dengan segala yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang ditekan paling pertama sekali. Ya. Iaitu soal ghaib, yakni masuk juga sama'iyat. Sama'iyat ni perkara yang hanya kita boleh dengar. Tidak boleh dibuktikan dengan ma'mal. Dengan apa-apa juga ujian, kita tak mampu untuk menguji. Ya. Dan ia adalah bahan-bahan yang hanya didengar melalui info-info yang datang daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi. Yang mesti sahih daripada Al-Quran, mesti sahih daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita panggil soal-soal sama'iyat. Yang paling jelas sekali soal akhirat lah. Akhirat ni mana boleh bukti dengan dalil-dalil akal, tak boleh tak mampu Kita nak bawa ujian dalam amal lagi tak boleh. Betul ke wujud akhirat ni? Adakah akhirat ini? Ini soal yang hanya kita mendengar, kita baca Quran, kita dapat maklumat-maklumat tentang Al-Quran, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang al-mizan, timbang, tentang asrar, jambatan, ya, tentang luh, tentang kursi, kita tak nampak. Ya, ini adalah perkara-perkara yang ghaib, yang dikhabarkan oleh Al-Quran, yang dikhabarkan oleh hadis. Jadi maknanya perlu kita meyakini, percaya. Yang pentingnya kita akan percaya kepada Allah dulu, baru kita percaya kepada Al-Quran. Kalau kita tak percaya, kurang yakin kepada Allah, tidak yakin kepada Al-Quran. Itu paling pokok sekali. Begitu juga berita-berita tentang akhirat ini datang juga daripada Nabi. Maka kita perlu beriman dengan Nabi dulu. Kita mesti letakkan Rasulullah itu sebagai sumber kebenaran. As-sadiqul masduq. Rasulullah itu adalah benar, dia benar lagi membenarkan. Jadi apa-apa juga yang datang daripada Nabi, maka dia adalah benar dan wajib kita imani. Itu info yang kita dapat daripada Al-Quran, daripada hadis, yang tidak boleh dibuktikan secara ilmiah. Ya, boleh faham ya? Kemudian yang keempat, mumkinat ataupun makhluqat yang berkaitan dengan jirim. Ya, tengok di bawah nota jirim. Ya, daripada jirmun. Ya, jirim ialah sesuatu yang memerlukan ruang atau lapang sekadar untuknya disebutkan kasif, sama ada bersusun yang boleh dikerak dan dibahagi-bahagi seperti pokok, meja dan lain-lain. Ya, yang tidak bersusun seperti angin, sebagainya disebut juga sebagai latif,
Dalam sebutan mudah, jirim disebut benda. Fahamlah ya? Allah bukan jirim. Itu paling kita kena kenal. Maka itu dalam soal mungkinat ni, antara perkara yang kita faham adalah makhluk. Mungkinat adalah makhluk. Mungkinat adalah alam. Mungkinat adalah lain daripada Allah. Apa yang lain daripada Allah dipanggil mungkinat. Apa yang lain daripada Allah kita sebut sebagai alam. Apa yang lain daripada Allah kita sebut sebagai makhluk. Lain daripada Allah kita sebut al-hudus, baru pernah jadi. Boleh faham Itu kita letas sifat penjelas, itu kita sebut sebagai jirim. Yang pertama ya, benda ataupun arat. Tengok nota kaki di bawah 21 ya. Arat ialah sifat makhluk yang baru seperti bergerak, diam, turun, naik, bersemayam, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, bertempat, jauh, dekat, besar, kecil, putih, hitam, lain. Arat sifat kepada jirim. Arat adalah sifat kepada jirim. Jirim yang benda-benda tadi, ya. Maka dia ada sifat dia. Bila kita pokok, kita boleh bayangkan sifat dia macam mana. Ya, dia suatu jenis makhluk, ya, yang kita istilahkan sebagai kayu, ya. Dia tegak, kemudian dia bercabang, dia berdahan, dia berdaun, dan ada yang berbuah. Itu kita panggil pokok. Jadi sifat pokok berdaun, sifat pokok berdahan, sifat pokok beranting, sifat pokok berakar. Nampak tak? Sifat pokok berdaun dan berbunga dan berbuah. Maka itu kita panggil arat. Arat, ya. Pokok itu sendiri adalah jirim. Kalau tak ada dahan, tak ada ranting, tak ada daun, itu bukan pokok. Nah, ada benda lain. Begitulah. Tapi dia tetap jirim. Itu faham ya? Baik. Jadi katanya, ya, dalam perbahasan lebih lanjut, kita tengok pada nota 21 tu, di bawah tu ada perbahasan lebih lanjut, lapang atau ruang ada dua, iaitu pertama mauhum, sangkaan. Ia berada di antara langit dan bumi, ia dipanggil mauhum, sangkaan. Kerana pada sangkaan biasa seperti ada lapang, ruang, hakikatnya ia bukan lapang, kan dipenuhi dengan udara tetapi tidak nampak kerana jisimnya sangat halus. Ada gas dalam tu, ada nitrogen, boleh kita sebut sebagai saintifiknya lah, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Al-Quran sebut. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Barang di antara langit dan bumi Tuhan bagi jadi. Kita tampak kosong kan? Tapi dia ada isi. Ruang itu ada dipenuhi dengan suatu unsur jirim yang dipanggil gas. Nampak tak? Boleh faham ya? Maknanya itu yang diartikan dengan bahasanya disebut sebagai jirim dan arat. Kemudian laginya, ya, hakikatnya ia bukan lapang, kan dipenuhi dengan udara tapi tidak nampak kerana jisimnya sangat halus. Yang kedua, muhaqqiq, istilah-istilah yang ada dalam tauhid nantilah. Kita akan jumpa istilah-istilah ini, kita akan mudah faham, tapi kita kena tahu dulu istilah dia. Muhaqqiq ni artinya benar, ya, iaitu ia berada di atas langit yang 7 di ruang angkasa dan space. Nah, dia ada atas langit. Ia panggil alam malakut. Alam malakut kita di bumi ni alam mulki. Ni kita nampak sekarang ni di bumi ni, langit yang kita nampak sekarang ni, nampak matahari, bulan, apa tu? Bumi, bukit, gunung, ganang, laut, sungai, ya, jurang, bagai-bagai lagi. Semua itu adalah dalam ruang yang nyata dipanggil syahadah, ya, alam syahadah ataupun alam mulki yang kita nampak. Yang kita tak nampak, ruang di langit tu, di atas tu, itu muhaqqiq dia panggil, ya. Maknanya di atas langit tu ada unsur-unsur yang kita tak nampak, ada benda-benda jirim kita tak nampak, ya. Maka alam itu dia panggil alam malakut. Sebab alam itu dipenuhi dengan para malaikat. Alam itu dipenuhi dengan para malaikat. Tak ada makhluk lain. Jin apa tidak ada. 100% malaikat, cuma ada 2 jasad manusia yang hidup dengan ruh. Ya, itu pun daripada nas.
kita percaya daripada nas hadis, kenyataan hadis, dua makhluk manusia yang ada di atas dengan jasad dan rohnya sebagai manusia. Itu saja, yang lain daripada malaikat. Ya, manusia itu adalah pertama Nabi Allah Idris alaihi salam. Ya, kedua Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Itulah dua-dua tu masih ada di atas langit dalam keadaan manusia, bentuk sifat manusia. Kita jangan tanya pula dia makan apa, sebab malaikat tak makan. Kacau. Jangan duduk berdalam dalam benda-benda ni. Ya, kita cuba berdalam benda ni, boleh jadi sesat, boleh jadi kufur, boleh jadi bid'ah, boleh jadi fasik. Nampak? Itu kena jaga tu. Maka jangan soal lah benda yang Tuhan tak abang, jangan soal. Sebab ruang daripada perbicaraan akal. Benda duduk ada di langit, macam mana kita nak nampak? Ya, kita hanya mengikut sekadar mana yang Nabi terang je lah. Nabi tak pergilah jauh begitu. Ya, Nabi tak terang Nabi Isa makan apa. Ya, dia naik umur 33, dia akan turun ke bumi pun dalam usia 33. Dia tak turun tempoh lama. Ya, kalau dia naik daripada langit sekarang ni, kalau tempoh dia naik ke langit tu dengan Nabi kita Muhammad 1400 tahun, hampir 2000 tahun. Sekarang kita 1445 kan. Ya, 1445, dia naik ke langit 500 tahun ketika usia dia 33. Dia muncul 500 tahun awal daripada Nabi. Ya, jadi 500 tahun tolak 33 tahun. 467 tahun. Campur dengan 1445. Itulah lamanya dia ada di langit. Kalau kira umur banyak tu lah ya. Kalau kira umur manusia, sebab dia tidak duduk di bawah kolong langit. Bila tidak duduk di bawah kolong langit, dia tidak terlibat dengan hari-hari duniawi. Ya, yang berkisar dengan peredaran matahari dan bulan. Kalau kita pakai Gregory, matahari. Kalau kita Hijri, bulan. Tapi dia akan turun ke bumi dalam usia yang sama, 33 tahun. Sebab dia akan buat kerja yang berat. Seorang Rasul yang akan menanggung tanggungjawab yang paling berat bagi semua Rasul-Rasul. Sebab dia turun untuk mengembalikan wajah Islam ke atas muka bumi ini. Mengembalikan Islam sebagai agama yang asalnya turun dan mesti dipertahankan. Dialah yang akan perbaharui agama Allah dengan mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Dialah yang akan menghapuskan segala kekufuran, kemusyrikan. Akan binasa semua gereja, mana-mana berhala, semuanya habis. Dia juga akan menghilangkan semua bentuk najis, antaranya babi. Habis semua mana-mana negara negeri yang ada babi, dia akan jelajah dan akan binasa. Tuhan dia berat. Dan dia juga akan menentang Dajjal. Hebat tu ya. Dajjal bukan seorang, Dajjal pun ada tentera dia juga, lebih hebat pada Israel lagi. Ya. Itulah dia. Tugas Nabi Isa cukup berat. Itu kita akan datang nanti dalam bab tu, kita akan perincikan lagi lah ya, tentang rasul-rasul. Baik. Itu kita sebut sebagai mungkinat. Perkara ini kita sebut sebagai muhakkik ya, habis. Maka bagi ulama usuluddin, masih lagi kita sambung di muka nota 20 tu, benda atau sesuatu yang mengambil lapang atau ruang dipanggil jirim. Dalam perbahasan ilmu maqulatul ashar pula, jirim dikenal dengan nama jauhar ya. Maqulat ni benda yang diterima akal. Dia ada 10 prinsip benda yang diterima akal. Dalam kaedah usul tauhid, ada satu ilmu khas. Di antara ilmu tauhid ni dia kena ada satu ilmu lagi. Dia panggil ilmu usul tauhid. Baru kita boleh faham istilah-istilah yang dizahirkan dalam ilmu tauhid. Ya, antara jirim tadi lah. Saya pernah sebut dah, ya, jirim, jisim, sifat, arad, jauhar. Itu kita fahamlah. Baik. Cuba kita masuk ke
Nombor 4, kemudian nombor 5. Qasawat 9. Manfaat ataupun kebaikan mempelajarinya. Ya. Mengenal, yang pertama mengenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah, dan yakin kepada para rasul. Ini paling penting sekali. Mengenal Allah adalah wajib. Ini atas tiap-tiap individu manusia. Ya. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Ya. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan beribadat, mentauhidkan aku, kata Allah. Beribadat, mentauhidkan aku. Ini dia. Bukan tujuan, ya. Bukan tujuan. Jangan salah faham lah, ya. Allah tidak jadikan apa-apa makhluk ni dengan tujuan. Tidak ada. Tujuan, sebab tidak ada. Hikmah ada. Ada hikmahnya. Ya. Allah jadikan manusia ini agar manusia ini mengenalnya, yang pertama, jadi dapat mentauhidkan Allah, agar manusia ini mengabdikan diri kepadanya. Itu paling penting. Ya, kita kena faham. Jangan kata ada tujuan. Allah jadikan manusia ini tujuan dia apa? Untuk mentauhid? Bukan. Kalau ada tujuan, Allah lemah. Kerana Allah tidak berhajat. Ya. Sebab Allah tidak berhajat, ada sifat iftikar yang wajib kita kenal. Nanti kita mengaji sifat 20, kita akan jumpa sifat iftikar. Iftikar ni sifat makhluk. Makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makhluk berhajat kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah ada 9. Allah Subhanahu Wa Taala ada 9 sifat. Allah ada 9 sifat, kerana itu makhluk berhajat kepada Allah. Jadi Allah tidak berhajat kepada kita. 9 sifat itu kita awal sikitlah, saya highlight awal sikitlah. Tak perlu kita nak hafal lah. Nah. Sifat qudrah, kuasa, al-iradat, kehendak, ilmu, hayat, hidup. Kemudian lazimnya dengan sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, dan wahdaniyat. 9 ini sifat iftikar. Maknanya iftikar ini kita yang fakir manusia ini berhajat kepada Allah kerana Allah ada 9 sifat. Dengan pandangan Allah wajib bersifat dengan 9 sifat tersebut, maka seluruh lain daripada Allah berhajat kepadanya. Itu faham, ya? Itu tak dapat tidak. Maka itu kita, Allah tidak berhajat kepada kita kerana dia kaya. Dia ada sifat istighna sebelah. Sebab itu dia berhajat kepada kita. Kenapa Allah Ta'ala tidak berhajat? Kerana Allah ada sifat istighna. 11 sifat. Al-wujud, wal-qidam, wal-baqa, wa mukhatabatul hawadisi, wa qiyamu bi nafsih. Sama', basar, kalam. Syami'un, basirun, mutakallimun. Sebelah. Nah. Dia kena macam tu, Kita kena ingat macam tu. Baru kita kenal Tuhan kita, kita akan bawa ilmu itu dan kita akan hukum pada akal kita. Jadi akal itu berhukum dengan hukum akal. Baru betul. Nampak, ya? Boleh, kan? Dia kena macam tu. Kalau tidak kita tak jumpa Tuhan. Itulah tujuan asalnya kita, ya. Wujud ke bumi ini, tujuan kita dijadikan Allah. Tujuan ni kita mari. Tujuan kita lah, bukan tujuan Allah. Tujuan kita, ya. Di atas muka bumi ini bukan nak cari kehidupan dunia. Bukan nak cari kemenangan, kebahagiaan dunia. Silap. Dunia ni transit, mabit. Macam orang buat kerja haji, mabit Muzdalifah, mabit Mina. Nampak tak? Ada dua tu kita kena buat haji tu. Sebab dia ada unsur-unsur ilahiyah dalam itu. Unsur-unsur ghaibiyah ada dalam itu. Ya. Unsur-unsur tauhidiyah ada dalam itu. Ya, mabit Muzdalifah. Itu menggambarkan alam barzakh kubur. Mabit Mina menggambarkan kita di akhirat mahsyar. Itu dia, nampak tak? Ya. Ini kita study baliklah dia punya hikmah. Ya. Kita diwajibkan untuk mabit. Mabit ni kita panggil transit. Paling dekat bahasa yang boleh kita sebutlah. Transit. Ya. Di Muzdalifah, transit di Mina. Bukan kita terus. Jadi dunia ni kita transit. Bukan kita duduk pada dunia. Ya. Ad-dunya khuliqat lakum
wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini Allah ciptakan untuk kamu supaya kamu dapat transit. Ya. Sedangkan kamu Allah ciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jangan salah faham. Maka itu kita kena cari ilmu untuk kembali kepada Allah. Kita kena cari ilmu, dapat kembali kepada Allah, dapat bertemu semula dengan Allah, ya, dapat kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Masya-Allah. Kita kena macam tu, ya. Boleh. Itu pentingnya ilmu tauhid. Kita kena wajib belajar. Ilmu lain tak wajib. Tidak ada satu ilmu pun yang wajib, melainkan 3 ilmu ni. Ya, pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fiqh, ketiga ilmu tasawuf. Dah ada 3 ilmu ni tak apalah, kita jumpa Allah senang. Tak ada ilmu dunia tak apa. Ya. Kita ada rezeki. Ada mulut, ada rengkung, ada lidah, ada gigi, ada rezeki. Kata Imam Ghazali, jangan bimbang. Tuhan buat mulut tu nak bagi rezeki lah. Ya, faham ya? Kenapa kita nak kalut tentang perkara-perkara makhluk? Jadi kita kembali kepada Allah. Sambung. Jadi maknanya itu kita lihat, dan manfaatnya lagi, ya, kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia kita bahagia, akhirat kita bahagia. Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Al-Quran sebut surah Rahman. Ya, bagi orang yang takut makam Tuhan. Dua inilah makamnya. Kalau kita mengikut di jurusan ilmu tauhid, makam istighna, makam iftiqar, dua-dua makam ni kita kenal. Takutlah kita kepada Allah. Itu artinya takut kepada Allah. Ya, makam al-istighna, makam al-iftiqar, dua makam ini yang kita takut. Ya, karena dua-dua inilah yang meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang kita wajib pertuhankan. Itu dia. Ya, istighna wal iftiqar. Terkandung dalam dia 20 sifat yang wajib. Ya, boleh kan? Kita bahagia di dunia. Ya. Sehingga ada wali-wali Allah, ya, dengan makrifahnya yang begitu tinggi, yang halus. Mereka tidak lagi berhajat kepada makhluk. Makrifahnya tinggi. Ya, sudah kembali kepada asal. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. La mawjuda illallah. Itu dia. Nampak? Habislah. Itu yang kita war-warkan sebagai zikir dalam sembahyang tarawih. Tapi duk pelan kurang dah tadi, tak ada lah. Duk pelan hilang dah ni. Ya. Daripada 20 turun menjadi 8. Habis. Tak ada lah benda ni. Ya. Banyak masjid dah tak buat lagi 20, turun 8. Tak jumpa lah ni. Tak ada lah zikir-zikir lagi dah. Ya. Tak gitu. Ya. La mawjuda illallah. La ma'bud illallah. La maqsud illallah. Ya. La azim illallah. Jadi apa benda tu? Orang tak tanya apa kan? Zikir ikut dia. Esok sambut raya habis. Habis nah. Tu dah. Masuk penghabis. Habislah kita minggu penghabis, hari malam penghabis, tarawih, esok raya. Habis, lupa semua. Masjid duduk macam tu ya. Jemaah dah tak bertambah. Pasal kita tak cari la ma'bud tu apa. Cuba bagi tanya ke Tok Bilal. Tok Bilal baca kan. Tok Bilal duk baca la ma'bud, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, ni apa? Cuba tanya. Tak tanya, nak tanya lah. Tak mau. Ya, tu ya. Tok Bilal pun tak tahu. Aku disuruh baca tu, aku baca dah. Ya, tanya Tok Imam pula. Kok Tok Imam tahu lah no. Itulah. Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Quran kata, bertanya kepada ahli dia. Kepada orang yang ahli Al-Quran. Ya, itu dia. Ahlul ilmi. Ya. Kiranya kamu tak tahu, cari orang alim lah. Itu kena mengaji tu. Nampak ya? La ma'budah
Tidak yang sebenar-benar disembah melainkan Allah. Ya. Okey. Nanti satu hari kita boleh pakai, kalau ada PowerPoint, dia boleh guna PowerPoint di sini ya. Ya. Cik Radhi, insya-Allah. Kita guna PowerPoint. Cuma bos skrin sudah. Projektor Ustaz bawa. Tak ada masalah. Boleh ya. Just sediakan skrin cukup. Kita buka, kita tunjuk apa dia la ilaha illallah. Bukan 20 ni, bukan sifat 20 dah. Dia nak terangkan la ilaha illallah tu apa dia. Kita kena tahu dalam tu adalah ma'bud, adalah la maksud, la maujud, ada dalam tu. Serup cakap ni saya kena terang lah. Serup cakap ni saya kena jelaskan ya. Jangan begitu gantung. Jemaah tanya, Ustaz dah abang pun lagi. Tak betul lah. Saya akan ditanya oleh Allah. Bukan itu, nanti ada kesempatan kita tangguh baca kitab satu malam kuliah, kita bawa ya. Saya buat dalam cuma tengok gambar ya. Kita akan bawa projek itu, saya buat dalam bentuk PowerPoint menjelaskan tentang la ilaha illallah. Baik, sambung. Kemudian yang keenam, kedudukan dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu lain. Ya, non-exotic science. Yang lain daripada ilmu ini, non-exotic science. Kata siapa yang kata ni? Dr. Maurice Bucaille, pakar bedah Perancis, yang buat postmortem jasad Firaun, kemudian dia masuk Islam. Lepas postmortem masuk Islam. Nampak kebesaran Allah, nampak tak? Kewujudan kesahihan nafsiah Allah, nampak tak? Terus jadi Islam. Dr. Maurice Bucaille, saya sempat bersalam dengan dia. Cerita ni lebih kurang 30 tahun dulu lah, di Pusat Islam Malaysia. Kita ada seminar Al-Quran antarabangsa. Saya salah seorang pada peserta ni lah. Dalam seminar tu dibentang kerja oleh Dr. Maurice Bucaille. Dia bentang kerja tentang Firaun. Firaun tu mati dibunuh ke, mati tenggelam ke? Ya. Ikut dia mati dipukul kepala dia dengan satu benda macam besi dia kata. Ya. Kemudian kebetulan kenderaan dia masuk laut. Jadi dia tenggelam dalam laut lah. Dia mati dalam laut. Bukan tenggelam ya. Silakan kita dahulukan azan. Silakan muazzin dengan segala hormat. Alhamdulillah, wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala abada. Faham ya? Ilmu yang paling utama antara semua ilmu. Jadi kata Dr. Maurice Bucaille, ada dua ilmu manusia, bagi manusia ada dua ilmu. Even hatta orang Islam ataupun yang bukan Islam. Yang pertama, ilmu yang aneh. Ilmu yang aneh, Melayu kata exotic science. Dia adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nampak? The Prophet says, dia kata ya, Al-Quran and the Prophet says. Itu adalah exotic science ya. Dia cakap bahasa orang putih, bahasa dia ceramah tu bahasa Inggeris ya. Yang satu lagi non-exotic science, yang lain daripada ilmu, daripada Al-Quran dan hadis, adalah lain daripada dua tu. Non, yang tidak aneh, yang tidak aneh. Nampak tak? Ya, itu di antaranya. Dan dalam ilmu yang aneh pula disebut bahwasanya yang paling unggul, di mana Al-Quran menuntun kita secara jelas kepada mentauhidkan Allah. Itu dia, nampak tak? Disebut begitu. Kalau kita periksa balik Al-Quran daripada awal Al-Quran sehingga akhir, seluruh isi kandungan Al-Quran itu, walaupun berbagai-bagai maudu'nya, berbagai-bagai perkara yang disebut Al-Quran itu,
balik kepada tajuk yang paling penting. Nampak dah? Ya. Itu dia kata tadi ini adalah the most static point, dia kata. Yang paling jelas sekali adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Dia habis sebab. Nampak? Dia boleh faham. Sebab dia orang baca. Ya. Dia orang baca dengan kerana nak faham Al-Quran, dia belajar bahasa Arab 25 tahun. Kerana nak faham Al-Quran tu, dia belajar bahasa Arab 25 tahun. Dr. Maurice Bokir. Masya Allah. Ya. Betul lah. Maka dia Islam. Faham ya? Itu yang dia buat kajian dengan Firaun tu. Ya. Salah satu contoh kita faham. Baik. Jadi kitanya ilmu-ilmu yang lain ni kita belajar untuk kepentingan duniawi. Ya, sampai masa ketika kita terpaksa kembali kepada asal. Wa man nu'amiruhu nunakithu fil khalq afala ta'qilun, Tuhan kata. Itu manusia. Ya. Dan apabila sampai dia kepada umur yang mana dia, bila dia sampai mencapai umur yang sudah tua, dia akan kembali balik, ya, seperti kanak-kanak. Kita tu. Itu ilmu dunia. Ilmu dunia yang kita belajar ni sampai satu peringkat kita akan balik jadi budak-budak. Nampak? Kita dah lemah, kita dah nyanyuk, kita dah lupa, ya, kita dah letih, kita dah lesu. Nampak tak? Kita jadi baby. Itu Quran Yasin sebut. Wa man nu'amirhu nakhis, barang siapa Tuhan panjangkan umur dia, dia akan kembali balik kepada asal. Nampak tak? Jadi balik baby. Tapi ilmu Al-Quran kita pelan matang. Kita pelan tua. Nampak tak? Ilmu hadis, ilmu tauhid, kita pelan matang, pelan tua. Itu kata Dr. Yusuf Qaradawi. Dia mari ke Malaysia, umur dia 73. Dia dah mangkat kembali ke rahmatullah. Ya, dia kata badan aku tua, usia aku tua, jiwa aku kian muda. Dia kata, nah, jiwa aku kian muda sebab aku sudah dekat dengan penciptanya. Itu dia. Aku sering berada dengan penciptanya, itu dia, Allah. Ini Al-Quran. Ya, itu ilmu Al-Quran. Ya. Jadi, jiwa kita akan kuat, muda jiwa kita. Orang yang rajin baca Quran ni, jiwa dia muda. Tak, ya. Habislah. Yang penting tu jiwa lah. Ya. Baik. 6 jiwa kan? 6 perkara Jiwa kita ada 6 Dia panggil jiwa. Al-Quran sebut sebagai jiwa, nafs. Akal, hati, hawa, nafsu, syahwat, ruh. 6. Inilah 6 perkara, ya. Yang ada 6 perkara ini kemasan diri kita, jiwa kita muda. Sambung. Yang ketujuh, tokoh yang menyusun kaedah ilmu ini. 2 tokoh. Jadi kita kena ikut mazhab dia. Dia orang susun ilmu tauhid daripada Al-Quran dan hadis, bukan daripada akal mereka sendiri. Bukan berfalsafah akal, ya. Dia orang susun ilmu ni dengan Al-Quran, dengan hadis. Rujukan mereka, sumber rujukan mereka, istimdad mereka daripada Al-Quran dan hadis. Ini 2 tokoh, Imam Abul Hasan Al-Sy'ari, Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Ini tauhid. Kita kena berada di antara mazhab inilah. Kita panggil mazhab. Mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah. Kalau sembahyang, ibadat, hukum, hakam, halal, haram, sah, batal, kita ikut 4 orang. Ya, An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, Malik ibn Anas, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal Ambali. 4 orang. Fikah kita ikut mereka. Nampak? Mereka ahliyah. Mereka ahli untuk memahami Al-Quran dan hadis. Belum mereka faham hadis, mereka hafal hadis. Imam Syafi'i menghafal 600,000 hadis. Imam Malik menghafal 500 ribu hadis. Imam Hanafi
7,000 kali khatam Quran. 7,000 kali khatam Quran. Ya. Menghafal hampir 700,000 hadis. Ahmad Ibn Hanbal menghafal 1 juta hadis. Dia hafal hadis dulu, kemudian dia faham hadis yang orang bawa bagi kita. Ya. Tak itu mana ada ganti, tidak ada ganti. Dia panggil mursyid mutlaq. Jadi kita kena ikut mazhab dia. Sebab kita tak faham hadis, kita tak boleh faham hadis. Sebab kita tidak ada ilmu alat. Ilmu alat untuk faham bahasa Nabi. Ya. Ilmu alat untuk faham bahasa Al-Quran. Kita kena ada ilmu alat. Nampak tak? Yang luas. Bahasa Arab saja 16 cabang. Belum ada ilmu lain lagi tu. Kalau bahasa Arab saja kena ada 16 cabang bahasa Arab. Itu satu jurusan ilmu. Belum masuk lain lagi. Maka itu ulama-ulama inilah kita kena ikut. Apa dia bawa daripada hadis, kita kena ikut. Ya. Kita tak boleh baca hadis, kita guna hadis, kita batalkan pendapat mereka. Jadi kalau orang ikut yang batalkan tadi, orang tak ikut dia, orang ikut orang baru lah. Rugilah kita. Ya. Jadi maknanya kita kena ikut. Dalam soal akidah, kita kena ikut dua ulama ni. Imam Abdul Hasan Asy'ari, Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Mari kita tengok sikit dia punya latar belakang. Ya. Di sini tulis nombor 25 ya. Imam Abdul Hasan Asy'ari yang ke-25 di bawah nota kaki. Beliau ialah Abdul Hasan Asy'ari berketurunan Sayyiduna Abu Musa Al-Asy'ari. Nenek dia Abu Musa Asy'ari, sahabat Nabi, ya. Abdullah bin Qis nama batang tubuh dia. Nama gelar samaran tadi ini adalah Abu Musa Asy'ari. Ya, anak dia nama Musa. Kita panggil bin Musa, ya. Nama dia Muhammad, apa nama? Abdullah bin Qis. Ya. Dia ni adalah dai Rasulullah, mubaligh Islam. Dai Rasulullah yang diutus ke Syria. Nabi utus dia ke Syria. Alim ni Abu Musa Asy'ari ni. Ya. Cicit dia lah. Imam Abdul Hasan ni cicit dia. Dia tu ada belakang Asy'ari. Ya. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di Basrah pada tahun 260 Hijri sama dengan 873 Masehi. Hidup di akhir pemerintahan Al-Ma'mun, Khalifah Bani Umayyah, dan awal pemerintahan Al-Mutawakkil daripada Daulah Abbasiyah. Ayahnya meninggal semasa beliau masih kecil. Setelah ayahnya meninggal, ibunya dikahwini oleh Abu Ali Al-Jubai, seorang ulama juga. Seorang tokoh aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah sekarang ni kita panggil liberalism. Sekarang ni liberalisme. Ya, kalau dulunya Mu'tazilah. Sama naik. Kacau lagi liberalisme sekarang ni. Lagi teruk lah. Ya. Ya. Jadi maknanya Abu Isa, Abu Ali Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah, kesan didikan ayah tirinya. Jadi dia berguru dengan pak tiri dia lah. Seorang tokoh Mu'tazilah, kesan didikan ayah tirinya, ya. Dia menganut faham Mu'tazilah, berguru dengan pak tiri dia selama 30 tahun. 30 tahun dia hanyut. Dia menganut faham Mu'tazilah, liberalism. Ya. Beliau pada awalnya pernah menjadi tokoh aliran Mu'tazilah sebelum kembali kepada aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah 30 tahun, ya. Dia menganut faham bapa tiri dia lah. Ya. 30 tahun lah, ya. Di sini tak sebut lebih jauh. Saya perinci sikit. Apabila satu ketika dia datang mimpi Rasulullah. Rasulullah datang dan mimpi. Rasulullah kata kat dia, kamu menganut faham yang salah. Dekat tu dia pun sedang lagi, takkan salah kot. 30 tahun dah aku menganut ni. Ya. 30 tahun dah berguru empat tiri aku. Takkan salah kot. Ya. Lepas 3 hari Nabi mari lagi sekali. Nabi marah dekat dia. Ya. Hendaklah kamu tinggalkan faham kamu sekarang. Dekat tu Nabi kata, apa yang kamu anut sekarang ada salah. Dia hafal hadis, hafal Quran, dan ada ilmu-ilmu alat yang luas.
Ya, Imam Abu Hasan Asy'ari seorang ulama. Jadi dia kena buat research. Dia pun hilang 15 hari gaib daripada Basrah. Dia imam besar Masjid Basrah. 15 hari hilang. Gaib, orang tak tahu dia pergi mana. Rupanya dia buat research, ya. Kaji di Al-Quran ni tentang akidah yang dia anut tu betul ke tidak. Dia lakukan muhasabah, dia buat satu kajian, akhirnya dia dapat kenyataan yang jelas, faham Mu'tazilah yang dia anut itu adalah salah. Bukan dia rumuslah, baru dia rumus akidah yang sebenar, merujuk kepada Al-Quran dan hadis, itu yang ada sifat 13, bukan 20, 13. Dia susun 13 ya. Wujud sampai kalam. Makna sifat maknawiyah tidak ada. Maknawiyah yang 7 tu belum ada lagi. Dia hanya garang 13. Lepas 15 hari dia balik ke Basrah dan dia istiharkan kepada masyarakat Islam di Basrah. Dia telah meninggalkan faham lama 30 tahun tu faham yang salah. Sekarang dia telah terima, ya, kaedah rumusan ilmu yang jelas, yang baru sesudah dilakukan kajian research selama 15 hari ini. Alim 15 hari ini dalam masalah, ya. Imam Syafi'i boleh tulis 1000 masalah satu malam, tu tak pakai kertas, tak pakai pensel, dia tidur, dia buka mata, dia pejam, 1000 masalah susun. Besok dia karang kitab Risalah. Itu kitab Risalah yang ada jual itu di kitab, ya, kitab usul fiqh Risalah Imam Syafi'i, ya. Dia karang satu malam, ya. Just one night dalam tempoh yang begitu singkat di rumah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bukan rumah dia, ya. Tak ada kertas, tak ada pensel. Otak dia very brilliant, ya, bijak, ya. Tu dia macam itulah. Jadi dia pun karang kitab dia. Maka itu kesan dijadikan ayah tiri. Dia mengadik Mutalilah tadi ini selama 10 tahun, menulis tidak kurang daripada 90 kitab, tetapi yang sampai kepada kita hanya 3 buah kitab masyhur, iaitu Al-Ibanah an Usuluddin, tentang pemikiran pokok keagamaan menuju Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Al-Luma', satu lagi kitab, mengumpulkan hujah-hujah daripada Al-Quran dan hadis, menolak aliran akidah yang salah. Dan Maqalat Al-Islamiyah wa Ikhtilafil Mutakallimin, tentang perbandingan antara aliran akidah. Meninggal dunia pada tahun 324 935 Masehi ketika berumur 64 tahun. Ya, ulama-ulama besar ni umur dia cakap tua, ya. Tak panjang, tak panjang. Jadi itulah imam. Lepas tu dia susun, kemudian murid dia, Abu Mansur Al-Maturidi, murid dia lah, ya. Di bawah kita tengok lagi nota 26. Beliau adalah Abu Mansur Al-Maturidi Al-Ansari. Al-Ansari merujuk kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, keturunan sahabat Nabi juga, ya. Nenek dia Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang mula-mula sambut Nabi di Qubah. Nabi sampai di Qubah, dialah sambut Nabi, dan Nabi pun bermalam di rumah dia, ya. Untuk ramai sahabat-sahabat, para Ansar, Nabi pilih rumah dia. Abu Ayyub Al-Ansari, seorang ulama besar. Nabi bermalam di rumah dia selama 5 hari dan dibina Masjid Quba. Ini Abu Ayyub Al-Ansari, gitu, ya. Dan apa nama, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, berasal daripada Maturid, sebuah kampung di Samarkand, wilayah Uzbekistan. Meninggal pada tahun 333 Hijri sama dengan 944 Masehi ketika berumur 85 tahun. Menulis puluhan buah kitab, antaranya At-Tauhid, tentang pokok keagamaan untuk Al-Sunnah wal Jamaah, Maqalat fi Ilmul Kalam, Aradul Awwalil wal Adilah. Itu kitab dia. Itu imam, dua tokoh mazhab ni lah. Jadi mazhab kita Al-Sunnah wal Jamaah ni, inilah mazhab dia. Kalau tak anut mazhab ni, hanyut. Kita tak akan jumpa akidah yang betul. Sebab itu berkata Syekh Az-Zabidi, pengarang pada kitab Syarah Ihya Ulumuddin, Syekh Az-Zabidi kata, "Idza utlika min ahli sunnati wal jamaah fal murad bihi Asy'ariyah wal Maturidiyah." Sinonimnya apabila disebut akidah Sunnah wal Jamaah, itulah artinya akidah yang dirumus oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Ada dalam kitab
Syarah Ihya Ulumuddin yang disyarah oleh Zabidi, seorang ulama besar. Dia dah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah tu dia lah tu. Rumusan-rumusan yang disusun atau mazhab yang dibawakan oleh dua tokoh ulama. Lain daripadanya tidak betul. Ya, sebab Nabi ada sebut dalam hadis, ya, wa inna bani Israil tafarraqat sintain sab'ina billah wa tasriku ummati ala thalath wa sab'ina billah kulluhum fin nar. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qal ma ana an ashabih. Ya, itu dia. Sesungguhnya Bani Israel telah berpecah mereka kepada dua kumpulan besar dengan 70 cabang. Dan berpecah kepada umat aku dengan 3 golongan besar dengan 70 cabang. 73. Kulluhum finnar. Semua masuk neraka. Illa millatan wahidah. Kecuali satu golongan yang terlepas. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Bertanya para sahabat, yang mana satu yang terlepas itu? Qala ma ana ya ashab. Mereka mengikut aku dan mengikut para sahabat aku. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Satu yang terlepas. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah menjadi alasan kita kena pegang, ya. Hari ini banyak lagi lah, ya. Macam dua tokoh ni yang kita baca tadi ini telah dikafirkan oleh Wahabi. Wahabi kafir dengan mereka dua-dua. Tak betul. Ni dua orang tokoh, ya. Habis para ulama yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Syamsari ini, Mansur Maturi ini, ya, banyak yang dibunuh apabila Wahabi mengambil alih pemerintahan Saudi. Ya, ulama-ulama ni telah banyak dibunuh, lari habis, ya. Termasuk tokoh ulama kita yang terkenal, Syekh Daud Al-Fatani, dikejar, ya. Mufti Mekah disembelih, ya. Mufti Madinah yang karang kitab Barzanji, Syekh Ja'far Barzanji, lari, orang nak bunuh dia, ya. Daud Al-Fatani lari ke Taif. Sekarang kubur dia ada di Taif, sebelah dengan kubur Abdullah ibn Abbas. Dia letak sebelah kubur. Bukan senang nak duduk sebelah kubur dia. Orang alim ni, ya, hebat. Kerana mereka dicari oleh ulama-ulama Wahabi nak sembelih dia. Sebab dia sudah kafir. Kafir ni boleh bunuh. Ya. Itu kata mereka lah. Wahabi kata mereka ni sudah kufur kepada Allah. Antaranya mengatakan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, untuk Asy'ariyah wal Maturidiyah, Allah di mana-mana. Mana boleh kata Allah di mana-mana? Kata Wahabi, tak betul. Allah di langit. Allah ada di atas. Tuhan kata sendiri, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman ada bersemayam di arasy. Tuhan sendiri mengatakan dia di arasy. Mana boleh kata Allah di mana-mana? Habis kita nak tolak ayat dalam suratul Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana juga kamu berada. Ini sah. Allah di mana-mana. Allah bersama-sama kita, bersama-mana. Itu bukan zat Allah. Ilmu Allah, pengawasan Allah. Nampak tak? Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah sentiasa mengawasi segala amalan kamu. Innallaha sami'un alim. Allah mendengar, ya, lagi mengetahui. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah melihat apa kamu amal. Itulah Allah bersama kamu, bukan zat. Kerana Allah tu bukan zat makhluk. Ada tempat, mana Allah ada tempat, ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Di mana Allah dia bersalahan dengan segala yang baru. Dia melihat lagi Maha mendengar. Allah kata sini Asy-Syura ayat 11. Ini beri erti bahawasanya kata mereka, kita Wahabi, kita yang Ahlussunnah wal Jamaah ni, yang mengikut Asy'ariyah Maturidiyah ni, kata Allah di mana-mana, tak betul. Kalau Allah di mana-mana, Allah ada dalam WC, dia kata. Boleh ke Allah dalam WC? Tahu WC kan? Bilik air. Bilik air. Tandas. Kalau Allah di mana-mana, Allah juga dalam tandas. Mana boleh? Itu zat. Zat makhluk bolehlah ada begitu. Allah bukan zat makhluk. Allah zatil mutlak, yang tidak ada unsur-unsur makhluki, ya, dia bukan mungkinan. Dia yang menjadikan al-khaliqul awal, al-farid, dan dia adalah al-fa'ilul mukhtar,
Dia dicipta, dia yang memilih. Jadi kadang kenyataan dia kata situlah. Jadi maknanya kita wajib mengikutlah. Dua tokoh ni insya-Allah kita sambung. Yang ke-8 nanti ya. Hukum mempelajari. Ya, boleh kot kita ambil sikit hukum mempelajari ni ya. Kita sambung sikitlah, tak banyak. Hukum wajib fardu ain ke atas setiap mukallaf, lelaki dan perempuan. Faham fardu ain ya? Tak mengaji dosa. Tak ada ilmu ni berdosa lah kita. Ya. Tak jumpa Tuhan. Ya. Sedangkan kita siap jadi, Allah cipta jadikan kita ini bukan untuk dunia. Supaya kita mengenal Allah. Kuntum khairam, kata Tuhan Ta'ala kata dalam satu hadis kursi. Kuntu dia kata khanzan makhfiyan. Aku ni satu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku semata-mata aku, tidak ada yang lain mengenal aku. Aku cipta makhluk agar mereka mengenal aku. Itu ya. Tak lebih daripada itu lah. Allah tak buat kita, tak apa. Allah nafsiyah. Ya, tak perlu ada makhluk sebab dia tidak berhajat kepada makhluk. Tapi Allah buat kita ni atas ihsan. Al-jazaa'ul ihsanu ila al-ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-Quran sebut. Di mana Allah membalasi kamu dengan ihsan. Dan Allah itu adalah Maha Ihsan, ya. Maka nikmat kamu yang manakah hendak kamu dustakan wahai jin dan manusia? Tengok, ya. Ya Allah ihsan. Dia buat kita ini ihsan. Bukan ada sebab, bukan ada pasal. Tak berhajat dengan kita pun. Allahu Ahad, Allahu Samad. Ya. Kita antumul fuqara'u ilallah. Ya Nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilan nas. Wahai manusia, kamu semua fakir, sentiasa berhajat kepada Allah. Wa kana Allah ghaniyan hamidah, sedangkan Tuhan adalah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi wajib ya mempelajari dengan dalil tafsili terperinci ataupun dengan cara ijmali. Ijmali ini orang tak dapat mengaji lah macam kita ni. Ada kita mengaji sifat 20, bukan semua orang ada peluang mengaji begitu. Yang duduk di tengah belantara, yang duduk di padang pasir gersang tu, mana ada peluang nak mengaji sifat 20 mana? Tapi dia nak kenal Tuhan macam mana? Dia pakai dalil akal. Nampak tak? Aku bagi angkai kat hangpa ni, ibuh di mana? Akal kita ni cukup sempurna. 5 akal Tuhan bagi pula, bukan 1. Binatang 1, jin ada 3, kita ada 5. Masya Allah. 3 di sini boleh buat PhD, 3 sini, 2 sini. Yang ni lah yang dia kelam ni, yang kelam di sini, yang celik di sini. Sebab tu banyak orang kufur kepada Allah. Ya, kurang yang beriman sebab 2 ni kurang, tidak ada. Kita kena segarkan 2 akal di bawah. Atas yang atas ni tak apa. Ya. Dia ada 5 kan? 3 sini, 2. Nanti kita kena segarkan akal kita. Sampai macam tu Tuhan cipta jadi. Kamu tak boleh fikir lagi mengatakan ada Allah. Kamu tak dapat conclusion bahawa Allah itu wujud. Dan kamu tidak beriman kepada Allah. Apatah tidak bertuhankan dia. Ya. Serta kamu syarikahkan pula dia dengan berhala-berhala, sembahan-sembahan yang lain daripadanya. Patut kafirin itu dibakar selama-lamanya kekal. Nampak? Nah, pasal akal kita yang begitu cergas, yang pantas, yang jelas, ya, menggunakan fitrah yang sudah ada pada manusia. Fitratan allati fatara an-nas 'alaiha la tabdil khalqillah. Itulah fitrah Tuhan bagi jadi kepada manusia yang tidak ada perubahan, tidak boleh berubah. Nampak tak? Sudah dapat mengenal Tuhan. Akal Tuhan bagi jadi itu sudah boleh mengenal Allah. Sudah mampu untuk mengenal Allah. Hanya dengan pakai akal. Nampak tak? Ini ditekan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mazhab Hanafi. Dia tekan, dia kata, ada akal sudah cukup boleh mengenal Allah. Jadi kita mengenal Allah dengan akal. Abu Hasan Asy'ari kata kita mengenal Allah dengan syarak. Ada 2 beza pula. Ya. Kalau dengan syarak macam mana? Tapi kata Imam Abu Mansur, kita mengenal Allah dengan akal. Itulah ya. Kelebihan dan keutamaan ilmu yang paling mulia dan asal kepada segala ilmu yang lain, ya. Pembicaraan juga mulia kerana membicarakan tentang Allah Ta'ala dan para Rasul. Tuan-tuan hadirin hadirat yang mengaji ilmu ini juga
diletakkan pada tingkatan yang paling mulia. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, mengaji ilmu yang paling mulia, mengenal zat yang paling mulia. Tinggilah nilai dia ya. 1 jam kita buang ya, syurga menanti kita insya-Allah. Yang ke-10, apa dia matlamat akhir? Dapat membeza antara ikhtilaf